Alhamdulillah. Makluman juga adalah Ustaz Abdullah bin Amin. Dia kuliah dia pada minggu ke-3 kan? Minggu depan. Jadi untuk bulan ni dia setuju hari Khamis dapat, bulan depan tak dapat. So dia akan tukar pada hari Rabu, bulan depan lah, bulan 11. Dan ni ke insyaAllah. Dan saya kekosongan tempat itu akan nanti saya mohon pada Ustaz Abdul Basir akan dapat mengisi lah tempat Abdullah pada hari minggu kedua, hari Khamis pagi insyaAllah. Dan alhamdulillah Ustaz Basir free hari ini, hari Khamis. Dia Rabu dia tak dapat. Dan Ustaz Abdullah akan pada hari Rabu lah, pada hari itu pun saya minta kalau boleh setiap minggu ataupun minggu sekali. Dia pun dia kata mungkin tak dapat, dia dapat sekali je bulan. Jadi adalah sama-sama walaupun tak aman, dia jalankan juga bulan ni. Dan insyaAllah semua kita dapat manfaat bersama. Bila sama-sama kita mulakan dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan Ustaz Abdul Basir untuk mulakan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis. Insya-Allah kita akan sempurnakan majlis ini dengan majlis tafsir, insya-Allah, tafsirul Quran. Jadi untuk pertama kalinya saya sampai di sini di atas ni. Saya ucapkan ahlan wa sahlan pada jemaah sekalian. Insya-Allah kita mulakan kita punya kuliah kita pada pagi ini. Kita baca surah Al-Quran bersama-sama dengan kita mulakan kuliah kita dengan Al-Quran. Pada buku Quran, buka Quran surah Muzammil. Muka surat kalau ada Quran 574. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semak Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita mulakan kita punya majlis kita dengan bacaan ayat suci. Mudah-mudahan kita mendapat berkat daripada ayat-ayat yang dibaca. InsyaAllah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan ganti Ustaz Azman Tapi taklah saya buat Ustaz Azman tuan-tuan bayang Ustaz Azman tu kan, tiba-tiba saya duduk ganti Ustaz Azman skip bawah lah Tapi yang penting pada pagi ini insya-Allah mari kita sama-sama melihat dan memahami tentang tafsir beberapa potong ayat Al-Quran. InsyaAllah pada pagi ini saya ambil 3 ayat daripada Suratul Baqarah, ayat 155, 156, 157. 3 ayat 3 ayat insyaAllah. 156, 155, 156 dan 157 Surah Al-Baqarah. Apa 3 ayat. Boleh kan? Alhamdulillah.
sama umbat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Kami pasti akan menguji kamu dengan sesuatu seperti dilanda ketakutan, kelaparan ataupun kebuluran, kekurangan harta dan kematian, serta kekurangan buah-buahan. Oleh itu berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, ini orang yang sabar itu ialah apabila mereka ditimpa oleh musibah ataupun bala, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Mereka inilah yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmat daripadanya, dan mereka lah orang-orang yang beroleh petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini, 3 ayat ini adalah merupakan satu kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang ujian ataupun bala, kita sebut ataupun dipanggil musibah. Dalam perjalanan hidup yang disusun oleh Allah ni, salah satu daripada laluan yang akan kita lalu, maksud kita akan kena, ialah ujian Allah Ta'ala. Ini satu benda yang pasti. Jadi bila kita faham hidup ini adalah ujian, Allah tegaskan wala nabluwannakum. Kalimah ini nablukum, tapi dia tambah la nabluwannakum, la dengan nun yang bersabdu. Dia ada maksud. Bila Allah Subhanahu wa taala dalam satu perkataan dia tambah dengan huruf takkid, la tu dipanggil dalam bahasa Arab huruf takkid, harfu takkid. Nun yang bersabdu itu pun dipanggil huruf takkid. Cuba kita tengok dari segi bahasa. Bila dalam satu kalimah, satu perkataan Allah letak 2 huruf takkid, kalau kita terjemahkan secara literal, sesungguhnya kami akan menguji kamu, dan sesungguhnya 2 kali. Apa maksud dia bila berulang 2 penegasan dalam satu kalimah? Untuk menunjukkan kepada kita apa yang disebut oleh Allah selepas itu adalah satu benda pasti, yang pasti akan kamu lalui, pasti akan kamu tanggung, pasti akan kamu rasa dalam hidup ini. Daripada mana? Ujian itu, musibah itu datang daripada Allah. Jadi bila kita faham hidup sebagai seorang hamba ni, di dunia ni adalah medan ujian, kita bersedia dengan keimanan kita, kita bersedia bahawa hidup ini adalah satu ujian, kan? Kita ramai-ramai dengan, ada yang datang boleh naik terus ke atas, ada yang bertungkek, ada yang merengkeh macam-macam, ada yang menghungap. Kenapa tak sama? Semua canak naik ke atas, tak berhenti naik tangga tu. Itu sebahagian daripada ujian yang Allah bagi kita. Sehat lawan dia sakit. Pasti kono. Itu maksud lanabluwannakum. Kami pasti, dan kami pasti sekali lagi akan uji kamu.
Apakah bentuk ujian yang Allah sebut dalam Al-Quran ni? Yang pertama sekali ialah khauf, suasana ketakutan, bimbang. Macam hari ni kan, apa sebab pakai mask ni? Salah pakai. Ni SOP. Cerita nak khabar kan, sebenarnya takut kena COVID. Takut tak? Jangan main COVID ni kan. Saya antara mangsa yang pertama lah, bulan awal-awal COVID saya kena dulu kan. 9 hari duduk dalam ward kan. Bulan 5. Sekarang ni bulan 10. 5 bulan lah. Allah uji kan, macam mana rasa nak mati? Sengsara Ustaz. Ya, sengsara. Sebab COVID ni dia attack kita punya paru-paru. Tarik nafas tak boleh, keluar boleh. Tarik nafas tak boleh, keluar boleh. Uish. Kan? Alhamdulillah lah, Allah beri rasa macam mana seksa kan. Itu ujian. Itu bagi kita. Di sesi-sesi yang lain dalam hidup ni, sepanjang hidup kita, berapa tahun dah? Dia berapa tahun sekarang ni? 60 65. Sepanjang perjalanan sejak lahir sampai 65, sampai akan mati, perjalanan itu adalah ujian. Satu lepas satu ujian yang Allah akan timpakan kat kita. Ada orang tak dengar. Tak dengar? Play. Satu demi satu. Kau mana lah? Ya, boleh ya? Satu demi satu Allah akan timpakan ujian ini. Dan kita bersedia. Sebab Allah singkap tirai ini, tirai kehidupan ini, supaya kita nampak dan kita baca hidup ni adalah satu tes, ujian daripada Allah Ta'ala. Macam-macam ujian akan kita terima. Antaranya takut. Orang perempuan apa yang paling takut? Orang perempuan lah, apa yang dia paling takut? Takut suami curi kat orang. Takut tak? Comel kan. Tengok lompat smart keluar dah kebra dia kan. Bimbang kan? Contohlah. Ada Alhamdulillah. Kan nak pergi lah buat tenang. Nyusah ni hidup ni kan. Contohlah. Kita duduk dalam keadaan bimbang, takut. Ini ujian. Supaya Allah nak tengok hati kita, di mana kita menghadap bila kita bimbang, takut. Takut ke penyakit. Kita bertakut ke Allah Ta'ala. Status takut ke Allah dengan status takut dekat makhluk ni, apa beza dia? Allah nak beri jawapan. Ditimpakan ketakutan. Semua orang takut. Hari ni mencuri banyak kan. Saya waris dia orang berada. Saya ji dia tu, saya di rumah ni saya spare 3-4 ribu cash money. Kau datang orang budak-budak Indun ni, kau siapa kau cuba pisau, saya berilah duit tu. Bimbang. Duit banyak pun takut. Ini satu kenyataan dalam hidup ni. Bimbang. Takut dalam keadaan ni, mana kita nak menghadap? Supaya hati kita tenang. Tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Supaya hati kita tenang, kembali kepada Allah. Ini ujian supaya kita ingat bahawa yang menyelamatkan kita ialah Allah. Ada duit pun sekarang pun dah tak guna dah. Tambah COVID ni kan, duit malam-malam nak pergi umrah tak boleh, nak pergi haji tak boleh, nak minta nari tak boleh. Pun guna duit tu. Nak makan tak saya, orang badan dah teruk. Gula tak lebih, lemak tak lebih. Kolesterol dah tinggi. Pun guna duit tu. Kurakut pula tak nak sedekah. Sayang. Dalam masa yang sama takut, bimbang. Ini ujian Tuhan. Supaya kita sadar di sana ada tempat kita mengadu supaya takut ni hilang. Kita boleh lalu hidup ni dengan sempurna dan tenang. Banyak benda yang menakutkan kita keliling ni. Ya. Sekarang ni di Timur Tengah, khusus di Oman, di Urdun, di Jordan, dilanda oleh faidon. Faidonat ni apa ni? Banjir besar. Bayangkanlah. Padang pasir tiba-tiba banjir sebesar-besar mengheret kereta-kereta.
Siapa boleh fikir? Siapa boleh bayar? Takut tak? Tu di sana. Topik kita ni macam-macam, giput, poti dan sebagainya, banjir dan sebagainya. Khauf. Ni ujian Tuhan. Sehat-sehat ni takut sakit. Bimbang, takut tak ditimpa penyakit? Itu sebab makan suplemen tu. Nak maintain supaya kolesterol berada di tahap yang sesuai, kita punya BP stabil dan seumpamanya. Tapi perasaan bimbang tak yahi hilang. Takut. Ujian Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wal-jam, lapar. Kita tengok saudara-saudara kita pelarian Rohingya, sama ada yang lari ke Bangladesh ataupun yang lari melalui laut, mati tengah laut, tenggelam karang. Sampai pula negeri orang kena halau pula, sampai Thailand dihalau ke tengah laut, dibocornya bot tu, tenggelam habis. Ya. Al-bahthu an luqmatul hayah, cari sesuap nasi untuk hidup. Lapar. Pelarian perang seperti di Syria, sebagainya dibawa ke Eropah, dikristenkan, dibaptiskan. Minta sepadan begitu jauh, hanya makan garam, lapar. Kita sini kenyang. Di Malaysia statistik menunjukkan makanan dibuang setahun 2,000 tan. Makanan dibuang beribu tan. Di satu pihak saudara-saudara kita kelaparan, tak makan. Kita tak diuji lapar, kita sentiasa kenyang. Kita duduk di zon selesa. Kalau nak uji tu, dia bagi dulu tenang, dia bagi kenyang. Sebahagian daripada saudara kita kelaparan, makan daun kayu, makan rumput. Allah. Apakah Allah tak adil? Apakah Allah kejam? Bukan. Lanabluwannakum, kami akan uji kamu. Allah bila nak tunjuk kuasaan dia guna perkataan kami. Lanabluwan, kami. Dia tak kata aku, dia kami. Bila Allah menggunakan perkataan kami dalam Quran, dia nak tunjukkan kuasa dia. Kau tak kenal kalau siapa? Dia guna perkataan kami. Allah uji dengan kelaparan. Kita di Malaysia ni benda ni dia uji tahun 60-an, 70-an susah. Tahun 60-an, tahun 70-an gotah sekati 30 sen. Ayam itu. Gotah sekati 30 sen. Kan anak 10 orang, la ilaha illallah. Sekso nak makan. Hari-hari makan lauk ikan sardin. Kamili sambal gesek. Mujur dapat makan, ada ubi, ada pisang, ada keledek, habui. Hari ni takoyaki, McDonald, KFC, kan, ayam penyet, macam-macam, sampai tak termakan. Mewah. Tapi sebahagian daripada saudara-saudara kita di keliling ni ada yang kelaparan. Itu ujian. Alhamdulillah hari ini Allah dah curahkan nikmat. Paling aku takuti, kata Nabi, ialah apabila kamu Allah curahkan nikmat, aku sangat bimbang. Sebab apa? Orang yang mewah ni, duduk zon selesa ni, dia sangat cepat melangkah untuk jadi kufur. Kufur ni, ini ujian. Allah sadarkan kita, keliling ni dalam kehidupan kita, keliling ni penuh dengan ujian. Supaya kita sedar, insya kita ni hamba. Kita lepas ni tak tahu pula apa yang Allah nak uji. Kita bersedia. Kan? Anytime kita bersedia. Sebab Allah dah isytihar. Wa naqsim minal amwal, miskin. Kita tengok saudara-saudara kita duduk di flat-flat tu kan. Ramai anak-anak yang cicir sekolah. Nak bayar sewa flat tu sebulan sekali lebih pun tak mampu. Kita ambil tahu pun, apa perlu kita ambil tahu, pokoknya mono kita sama dia. Padahal
Padahal Nabi SAW menyebutkan umat Islam ni, umat Muhammad ni kajasadil wahid. Kita ni dengan saudara kita Islam bagaikan satu tubuh. Ijashtaka udhun, bila satu daripada tubuh kita sakit, katalah gigi sakit, seluruh tubuh kita akan tanggung rasa sakit. Ini perumpamaan Nabi buat kepada sifat dan tabiat umat ini. Dia bagaikan satu jasad. Bila tangan sakit, tubuh semua akan tanggung. Tapi bila sebahagian daripada saudara kita miskin, kita tak ambil kisah. Rasa tak simpati bila tengok anak jiran kita ataupun anak saudara-saudara kita cici tak sekolah sebab tak ada kemampuan, sikit pun tak ada rasa, tak ada sense untuk rasa tanggung. Nabi SAW kata, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang dalam hati dia tidak ada perasaan untuk tanggung rasa-rasaan macam ni, tak ada simpati, tak ada rasa kasih sayang, tak ada rasa kasihan terhadap umat Islam, Nabi kata falaysa minhum, mereka bukan umat itu. Hari ni kita tengok orang suka bina hidup untuk privacy. Privacy ni tuan-tuan, ini penyakit sebenarnya. Ini dipanggil da'ul adal, penyakit kronik yang menimpa jiwa orang. Privacy nak lagi mana? Pergi rumah lah hutan, nak somak. Orang luar tak boleh siapa sebab busy body, semua kacau. Privacy. Siapa aja? Imam Ibn Khaldun dalam kitab dia menyebut al-insan ijtima'i at-tam'. Dia kata Allah jadikan manusia ni dalam diri dia tu, naluri dia bersifat dia suka, cenderung dan nak duduk dalam satu suasana masyarakat. Allah dah jadikan satu tabiat, satu nilai dalam diri setiap insan. Tak kira Islam atau orang kafir. Sifat dia suka dengan masyarakat. Dia suka duduk dalam suasana ikatan sebuah masyarakat. Tiba-tiba kita menyendiri. Bila menyendiri, duduk asing-asing ni, biasa somebody lah, dia ada duit. Kata orang Negeri Sembilan, dia kaya baik. Nak nyun temeng tu. Memisahkan diri daripada ikatan masyarakat ni penyakit sebenarnya. Bila kita duduk dalam masyarakat, kita tengok di situ, di sana ada mu'allaf yang bermasuk Islam yang susah dibuang oleh keluarga dia, orang fakir, orang miskin, orang yang tua keluarganya ditimpa penyakit yang kronik, tak boleh bekerja, untuk pendapatan isteri tak bekerja. Allahu Akbar. Tak ada keperasaan kita kayak benda-benda macam ni. Allah Ta'ala kata ini ujian. Dia tu kena uji tu, yang tak kena uji kena melihat dengan pandangan rahmat. Yang keempat, wal anfus, kematian. Dulu tahun 60-an, 70-an dalam surat khabar kita nak tengok kita mati ni, kadang-kadang seminggu jumpa satu kes. Hari ni tiap-tiap hari kematian meratur di mana-mana daerah, di mana-mana negeri, di mana-mana wilayah. Macam-macam kes. Ada bunuh diri, ada tuaji bangunan, ada minum racun, ada kena bunuh, ada kena seksa, dan macam-macam kematian. Statistik kematian ni besar di Malaysia sebenarnya, ya. Khususnya kematian yang melibatkan jinayah. Ini ujian Allah Ta'ala. Ya. Masuk dalam rumah tu, Pak Besar semua lihat orang kan. Allahu Akbar, ya. Ini ujian Allah bagi ke kita, ya. Tengok keliling ni, ada tak? Sepak kan, keliling ni kan. Was-samarat, buah-buahan, tanam-tanaman, sayuran tak menjadi. Topik kita alhamdulillah cucuk ya, hidup. Cuba kita tengok di dalam geografi, tengok di negara-negara lain, khususnya di sebelah Afrika. Tanah koin kontan merokah. Nak tanam apa?
Lahirlah bila tanah dah tak subur, merokah, tak boleh nak tanam apa, lahirlah penyakit apa nama dia, kebuluran. Di Yaman, orang yang tak habis, mengalami krisis pemakanan, gizi dan kalori anak-anak yang sedang naik, tak ada. Tinggal tulang, gangkuk anak-anak. Perang. Allah Akbar. Tanaman tak boleh, tak boleh tanam sebab bom meletup sana, meletup sini, orang tembak sana, tembak sini. Nak berkebun macam mana? Ladang tidak ditenggala. Naqsim minas samarat. Hasil tanaman-tanaman, buah-buahan tak menjadi. Susahlah hidup. Barang pula mendadak naik. Ya. Macam di Mesir, zaman saya dulu satu tray telur tu RM5-6 je. Di Mesir lah. Sekarang satu tray RM40. Bayar tu. Zaman saya dulu daging sekilo lebih kurang RM16 je. Sekarang RM120. Susah tuan-tuan ya. Bila kita renungkan, kita ke Malaysia ni kena syukur banyak. Alhamdulillah. Allah tak uji kita macam tu. Dia tahu orang Melayu ni leweh, dia uji kata bagai. Dia beri kadar yang tertentu je. Orang Melayu ni kan lembut. Environment kita hijau kan, membentuk kita punya personality. Orang Melayu ni lembut. Itu sebab jemaah haji yang pergi ke buat haji di Mekah, Arab kata apa? Dia kata Hujjaj Marizin ahsanun nas fil alam. Dia kata orang Malaysia ni insan yang paling baik dalam dunia. Sistematik kan. Perempuan belakang tu tulis Malaysia kan, bawa bendera derek yang macam mitik kacuh kan, pergi ke apa, pergi ke kolam derek, tak, dia tak akan lari daripada deretan. Hello sesuai pergi ke kolam, balik kan macam tu juga, derek sampai ke umpan. Itu tabiat orang Melayu. Orang Melayu bagus, disiplin, tapi dia lembut, mudah patah. Tabu sikit dah cembeng ada kan. Lama terkasut kat hati saya. Orang Melayu bawa tak uji kita, uji atas kadar yang sewajarnya saja. Kita buah-buahan sekarang ni, durian, manggis, mangga, lansat, bau mewah 5-6 tahun kemudian ni. Sebelum ni tak jadi buah tak jadi di kampung. Ada satu ketika dulu tahun 90-an, buah mata kucing, buah berdarah tu di kampung. Lama nak masak datang kelompang atau kelompang. Kelompang ni dia macam kelawar, dia besar pada kelawar. Besar pada kelompang dia bagi keluang, pacik sikit kelompang, pacik sikit kelawar. Bila buah dah nak masak, tuan punya kebun dah kikir ni sebatang buah berdarah ni kikir dah 5,000 ni. Cadangan 2-3 hari ni nak petik lah, nak manjik ni. Malam tu datang kelompang ni ganih tu tuan. Semalam tu sepokok tu habis. Tengok pagi tu torak je buat. Laku betul kelompang. Betul lah, bonggih kelompang. Itu qada sebenarnya. Kalau nak uji, berapa bulan nunggu tu, 3 bulan tu dia mula berbunga, berputik sampai dia bosan nak masak. 3 bulan dah congak dah tu, kalkulit berapa dapat, ada 10 batang, sebatang ada 4,000. Kalau 5 batang, kalkulit lebih kurang average 20,000. Tiba-tiba susin pun tak masuk. Banyak tahun dulu di kampung jadi macam tu. Buah berdarah ni mahal kan. Kalau di kampung lah, antara buah yang berharga lah jual di kedai, nak buah B atau buah A tu, sekilo tolak tu, sekilo tolak RM2.5. RM2.5 dulu. RM2.5. Tu tolak, harga tolak. Tiba-tiba disapu dia kelompang, habis. Wa naqsim minas samarat. Allahu Akbar.
Kalau di Kedah satu ketika dulu, saya belajar di Kedah dulu, padi dah nak masak dah, dah menguning. Bayang kena bendang kan luas, kan? Datanglah banjir, habis padi tu robah, terendam. Padi ni tuan, kalau terendam habis, tak boleh nak, tak boleh, dia copet tumbuh, dibakar, terendam, selebar lebar tu dia landor dia banjir. Pagi besok tu pergi tengok dah robah. Nani tani duduk tepi sawah. Sana kawasan Bendang, pendekatan ni lah 2 kali setahun tu. Duduk tapi batas sawah tu, melongung, nangis, wagu. Apa sebab? Kedorat yang ditumpahkan di situ, belanja yang ditumpahkan di situ, sebahagian ni pinjam dengan orang, pinjam dengan bank. Tiba-tiba tengok padi dah robah. Allah, kita boleh bayang lah kan. Nangis, mugu tapi batas sawah. Allah, kita tak rasa, kita tak kono tak rasa. Tapi bagi dia siang malam banting tulang tengah panas tu, tiba-tiba tengok padi. Allahu akbar, ya. Ini ujian Tuhan. Nak marah ke Tuhan kau? Ada satu ketika di Kelantan, tanam tembakau. Satu juga. Kono banjir. Habis tembakau tenggelam. Terendam lah. Tembakau terendam habis lah. Tembakau ni antara pendapatan yang boleh tahan lah, mahal. Tengok pagi tu tembakau semua dah tenggelam, cabut dia parang, tujuh ke langit, marah ke Tuhan. Oi Tuhan, apa pasal kau turun hujan ni? Habis tembakau dan itu orang kata habis dalam Kelantan tu dah tak ada arah dah. Dah suntuk kan. Bila diuji oleh Allah Ta'ala macam tu, timbul reaksi, infial, reaksi. Ini kita nak sedar dalam hidup ni, Allah jadikan ini sebagai satu test, nak test kita. Test sebab apa? Test sebab Allah Ta'ala kata, kau hamba aku tu Tuhanmu, kau berada di bawah program susunan aku. Kau kena ingat, kau kena sedar, ini adalah program yang aku susun. Ujung tu, ujung ayat Allah kata apa? Wabashiris sabirin. Takut, lapar, kebuluran, miskin, kematian dan tanam-tanaman tak menjadi. Allah Ta'ala kata, wabashir, wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang yang lalu ujian-ujian ni, yang sabar. Kalau simpul ujung ayat ni, sampaikanlah kabar gembira wahai Muhammad kepada umatmu, orang-orang yang melalui ujian ini, bila dia sabar, beritahu dia ada berita yang terbaik untuk kamu, ada anugerah yang Allah akan beri kepada kamu, ada keberkatan yang Allah akan beri kepada kamu. Walaupun kamu derita menghadapi ujian-ujian ini, kalau kamu sabar, di sana ada angpau, Allah akan bagi. Apa dia syarat yang kita kena tahan? Sabar. Ini satu bab, ya. Kita nak faham apakah makna sabar. So bila timbul sesuatu, masa bukan sabar kan. Kadang-kadang yang sambut tu pun tak tahu apa makna sabar ni. Kan, sabar kan, betul lah tu. Tapi kadang-kadang dia ni pun tak tahu. Sabar ni kita tengok apakah pengertian sabar. As-sabru was-samud mustamir. Samud al-mustamir. Samud dia berkata as-samad. As-samud al-mustamir. Apa dia? Bertahan, tak beranjak. Kau dah bagi nak buat kau lah, dan timur lah, susah-susah dan tolan lah. Itu maksudnya. Tak beranjak. Dia yakin ni ujianmu wahai Allah Ta'ala. Aku tak beranjak selagi aku hidup. Itu maksudnya. Itu mana as-samud al-mustamir, bertahan. Sebab kita yakin dia yang bagi. Kan? Kalau MB beri kita itu, kau siap bila pes tak pening raya tu, dia takkan undi kau dah. Kan?
Kau rakyat macam tu. Kau tak peduli ke dia ni ya? Tak apa. Dia undi tu satu family dia tak akan ngasuh ke kau undi dia tak. Boleh cakap sama wakil rakyat. Sama Allah Ta'ala pasrah. Sabar. Apa dia? As-samud mustamir. Bertahan ya Allah. Ya Allah, tahan ya Allah. Aku redha ya Allah Ta'ala. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Ada satu cerita. Satu keluarga ada beberapa anak perempuan, suami dah tak ada perempuan. Satu hari seorang ulama tengok dia bongkar tempat sampah. Orang alim lah, orang alim, orang warak. Tengok perempuan ni bongkar tempat sampah. Dia tanya, "Puan buat apa ni?" Dia kata, "Cari sisa-sisa makanan. Kalau ada makanan buangan orang tu, nak ambil. Di rumah tu, anak-anak kelaparan. Anak-anak saya menangis kelaparan." Allah kan? Tu kata orang, ibu ni kalau ada 10 anak dia boleh boloh. Anak 10 orang belum tentu boleh jaga seorang ni. Panjang cerita. Nak ringkaskan cerita. Simpatinya orang ni, dia ni seorang tukang kasut. Dia subhanallah, ada jiran aku yang kelaparan, yang kita tak tahu. Dia ada duit ditabung untuk pergi haji. Hasil jualan, hasil kerja tukang kasut. Dia balik ke rumah. Patut dia tahu tu dia cukup dah tabungan untuk pergi balik. Dia balik ke rumah, dia ambil duit tu, dia bagi. Itu dia punya infial, reaksi yang lahir. Ini yang kita nak tadi tu. Dia susah tukang kasut, tapi dia tengok ada orang lebih susah pada dia. Ambil duit tu, dia kata, Puan ambil lah duit ni. Ini duit saya kumpul selama berpuluh tahun untuk pergi Mekah. Dia tengok puan perlu duit ni, ambil lah. Semua duit ni ambil, belanjalah untuk anak pergi makan. Itu satu bab. Simpati pada orang susah, orang fakir. Ini kisah yang berlaku dalam tubuh masyarakat umat Islam yang dirakamkan dalam kitab cerita macam mana sifat susah ni kadang-kadang sampai tahap tu Allah uji. Kemudian tak apa dia balik. Mana tahun tu dia tak pergi haji. Kisah ni pernah disebut oleh Allahyarham Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kuliah dia di Damaskus di Syria. Ada dalam YouTube. Benda ni memang ada dalam kitab kisah ni. Dia balik. Kebetulan seorang ulama, Abdullah Mubarak. Abdullah Mubarak ni dia bukan Arab. Dia daripada Bukhara, Turkmenistan. Sekarang ni Turkmenistan. Sebelah Azerbaijan, sebelah Iran, sebelah dengan Afghanistan, belah atas tu Turkmenistan. Ulama besar, dia bernaung di Mekah. Selepas wukuf di Arafah, tengok ya, kehidupan susah, ada orang simpati, ada orang tolong. Apa dia punya hikmah yang berlaku orang susun. Setelah wukuf di Arafah, dia tertidur. Antara jaga dengan lena, dia terdengar perbualan dua orang malaikat. Ini pasal tu bab boleh dengar malaikat buat. Kita tengoklah siapa pula orang ni. Bukan cakap kita ni dia kan. Abdullah Mubarak. Abdullah Mubarak ni lahir tahun 118 Hijrah, dia meninggal tahun 181 Hijrah. Awal lah kurun terbaik, 3 kurun terbaik yang Nabi sebut khairul kurun, yang Nabi sebut kurun terbaik, kurunku, dan kurun yang kedua, kurun yang ketiga. Dia kurun yang kedua. Dia antara tidur dengan jaga, dia terdengar dua orang malaikat bersembang. Jangan lupa cerita pakar tadi, orang susah kan. Dengar sembang. Seorang malaikat ni beritahu, kau tahu tak, dia kata, tahun ni puluhan ribu lah. Zaman tu pergi Mekah puluhan ribu lah. Orang tak ramai macam ni lah. Puluhan ribu ataupun hampir 100 ribu
Pergi ke Mekah, datang ke Mekah ni buat haji, seorang pun tak dapat haji mabrur. Puluhan ribu tak dapat haji mabrur. Kita di sini pergi haji melalui tabung haji, balik dapat haji tabung. Tahu haji tabung? Haji lawak tu kan. Malaikat beritahulah, kau tahu tak, walaupun seorang tak dapat haji mabrur, tapi ada seorang hamba Allah di Damaskus, di Syria, nama sekian, walaupun dia tak pergi Mekah, tapi Allah kurniakan pada dia haji mabrur. How can? Ini lembaran-lembaran yang berupa tirai yang menghijab hati kita kepada Allah Ta'ala. Asal dia cerita orang miskin, tengok dia meleget mengaitkan beberapa isu-isu yang lebih besar. Dan malaikat dia beritahu orangnya sini, nama sini, negeri sini, dia apa kampungnya sini, alamat komplit gitu. Balik daripada haji, Abdullah Mubarak dia tak balik ke rumah, dia terus ke Damaskus cari orang ni sampai dapat. Cari jumpa seorang fakir tukang kasut. Allahu Akbar. Dia kata, tuan, saya dapat beritahu daripada malaikat nenek cerita. Saya nak tanya tuan, mereka cerita, apa kelebihan tuan? Apa kelebihan amal yang tuan buat? Dia kata, tak ada, saya biasa ya tukang kasut. Dia kata, tak, mesti ada satu amal besar yang tuan buat dalam tahun ni. Dia kata, yang kalau ada pun saya beri duit ke orang susah, ke janda tu gitu. Duit tu saya nak pergi haji, beri ke dia. Allah. Walaupun dia tak pergi Mekah, tahun tu haji dapat kat dia haji ini cerita-cerita simbolik yang bersifat kerohanian yang sangat mendalam. Kita kena baca, latih hati kita membaca benda-benda hikmah yang tinggi dalam hidup ni. Yang macam nak makan dia, hari nak makan apa, besok nak makan kat mana, lusa kita nak makan siapa. Baca jauh sikit, bersifat imtihan, ujian Allah Ta'ala ni. Allah bagi ni bukan sia-sia. Dia kadang-kadang membuka dimensi yang berbagai. Bab pertama, bab kedua orang ni, bab tiga berkait sampai ke jamaah haji. Dia boleh cerita seorang janda fakir yang ambil makanan di tempat buangan sampah. Allahu Akbar. Kita simpati sama orang ni tak sia-sia tau. Itu sebab Nabi sebut, tiap-tiap hari dalam hidup kita ni ada dua orang malaikat follow kita. Bila dia tengok kita tolong orang, infak, sedekah kat orang, dia tu angkat tangan. Apa doa dia? Allahumma a'ti munfiqan talafa. Ya Allah, kau gantilah duit yang diberi oleh si fulan ni pada orang fakir tadi. Kau gantilah wahai Allah. Ganti balik. Malaikat minta ke Allah Ta'ala recommend, bukan MB. Kita kalau kek dengan MB kau memang poyo kan. Berhentilah buat kerja macam tu. Dia macam kita ya. Mau MB sama menteri, sama Perdana Menteri, sama raja. Oh, kau koyok. Ada tu dah. Pada Mekah ada dah di sisi Allah Ta'ala. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kau gantilah balik duit harta yang diberikan oleh si fulan ni kepada orang tu tadi. Kemudian yang seorang ni pula kerja bila tengok orang ni berduit, ada kemampuan, tengok orang susah, pedakut, tak hidung masin. Tahu tak hidung masin? Baki lah. Kau nak hidup, pandai lah kau nak hidup. Senang kau nak hidup senang. Bahasa dah tak beri. Bahasa macam laser lah keluar tu. Malaikat yang kedua dia angkat tangan. Allahumma a'ti. Ya Allah, kau berilah mani'an talafa.
Ya Allah, kau hancurkanlah harta orang ni. Malaikat yang kedua. Jadi bacaan-bacaan macam ni dalam hidup kita kena nampak, kena baca perlahan-lahan. Sebab ni sebahagian daripada ujian yang Allah bagi kat kita. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang samud mustamir, dia bertahan dengan ujian itu. Ujian yang macam mana? Alal asya' al-mu'lamah nafsiyan. Suatu benda yang menimpa, yang menekan jiwa dan perasaan dia. Tekan. Allahu Akbar, sabar, tahan. Ada satu cerita lagi. Cerita senang kan, tengah apa pagi dengan tu kan, membantu fakta. Ini kes di Malaysia. Saya terbaca dulu satu kes. Dia dah lahir anak yang ke-6 ke-7 puan ni. Dalam pantang dia dicoraikan, ditinggalkan lelaki dia. Cuba bayangkan dalam pantang kau tinggalkan lelaki, perempuan egoistik kan, boleh terbayang lah kan. So macam mana duduk dalam pantang, anak ada 6 orang nak makan, lelaki lari. Allah, nak tak nak dalam pantang tu, dia duduk di kawasan kawasan tanah rendah, banyak sungai, anak-anak air. Dia pinjam jalur orang, pergi jalur ikan. Kalau orang di sebelah kata tank air tu, kat Bona tu kampung, jalur ikan, pergi lah laut, belum habis ikan tu, koring kan, ikan koring. Jadi dapat idea jual ikan koring tu untuk nafkah. Hari-hari baik dalam keadaan dalam pantang tu. Hari-hari buat tu, permintaan ikan koring tu makin lama makin banyak. Ya. Jadi diberi ujian ni, musibah ni ada hikmah rupanya. Ya. Akhirnya dia tokekkan mesin. Pendapatan dia sebulan 20,000 ke atas. Wa basyiris sabirin. Penawar dia, sabarlah orang yang diuji. Memang tertekanlah, mu'lamah nafsiyan, tertekan jiwa. Laki lari anak nak makan, anak menangis-nangis nak bagi susu, nak bagi goreng. Tak terbayanglah susah. Tapi di sebalik susah tu ada hikmah. Sabarlah, yakinlah wahai Allah, berilah jalan, mudahkanlah jalan. Tapi Allahu Akbar. Ya. Ini satu kenyataan yang Allah beritahu kepada kita. Sabar, menanggung ujian itu. Dan syarat lagi, wa tahammulha biruhil aliyah, yakin ikhlas betul, tak apalah. Sampai macam mana nak buat macam mana? Tak, ya Allah Ta'ala pemudahkan usaha aku cari rezeki anak nak makan ni. Tahammul, tanggung dengan semangat dan jiwa yang kental, tak apalah. Ada rezeki nak yang lain pula. Langkah contoh dia kan. Wa nafsin tayyibah, dengan jiwa yang murni, bersih hati, tak apalah. Sabar, tahan. Duna izharil malamih al-istiya' wal infi'al. Ini satu, bila diuji dengan ujian tadi kena sabar. Sabar ni jangan tunjukkan ke air muka kita menanggung tu parut ya Roman kan. Tahu parut macam plastik kena bakar tu lah. Tengok. Sebab tekanan perasaan dilahir kat wajah. Wajah ni kena jaga elok-elok. Jangan bongi, masam muka kan orang baca. Something orang ni. Bacaan hati kita betul. Tengok muka orang kan, ni mesti ada problem. Betul. Cuba tanya orang. Apa suami saya? Ada lah. Kami lambat. Macam tu Jangan izhar, jangan zahirkan di muka kita ni kita ada masalah. Saya ingat dulu di kampung. Ayah saya di kampung bagi susah tahun 60-an. Ayah saya pergi pesan, dia kata bila orang tanya kau apa makan lauk kat rumah, cakap lauk di rumah makan lauk ikan, lauk ayam. Padahal kadang-kadang makan lauk niok je. Makan gulai pisang. Hari-hari gulai pisang jumpa kat bilik.
Jangan gitu. Jangan gitu kat orang kita susah. Wah, ada makan lo ikan, lo ayam, lo daging sesekali. Didikkan orang dulu. Ya. Ayah saya ni dia pernah bekerja di istana dulu zaman Tengku Mukhris, zaman Tengku ayah pada Mukhris Tengku Munawir. Duduk dengan ngajar dulu. Tak macam mana kan. Di istana ni ada guru tasawuf, guru tarikat. Bawa ke Semenanti, sana Semenanti. Dia rapat, tapi dia tinggal. Dia mewah. Dia orang ngajar. Orang pun jangan ngajar. Dia tinggalkan kerja dia tu. Dia sanggup duduk kampung meloreh kotah 3 kopi. Setelah dia muntul-muntul tu kan, dia pesan, jangan cerita aib kita kat orang. Jangan dodahkan kita punya tak elok kat orang. Talan. Ini maksudnya ni, bila kita susah menanggung ujian Allah Ta'ala, duna izhar malamih al-istiya' wal infi'al. Jangan tunjukkan roman gitu tu, roman orang seksa. Roman orang tertekan. Memang orang tertekan ni dia nampak kat wajah. Kan, khususnya orang perempuan. Cukup senang baca wajah dia. Sebab orang perempuan dia infi'al, dia reaksi banyak. Sebab dia emosi. Kan? Saya duduk dulu menyelesaikan NCR nikah kahwin cerai ni. Banyak kes lah. Betul lah pengalaman. Kita usik sikit dia, malah lambat keluar. Ada tu kental. Puas macam ni tak cerita. Pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Kadang tengah jam tak buka gitu. Akhirnya buka. Jadi yang tahan. Saya malah nak buka ayub ni ustaz kata. Tak apalah, kita nak bincang dah selesai. Kau tak kan tak selesai. Dari kelas kita. Ya. Itu dua kelas tadi. Jadi jangan tunjukkan kita di wajah kita ni masalah. Itu makna sabar. Dan kita dah yakin ni benda ni datang daripada Allah Ta'ala. Dia bukan dapat furi jam tu, dia kau jaga nak ibadat. Ni cerita tempat lagi. Nak dapat benda ni, persoalan ibadah kau nak jaga. Baru dapat baca benda ni. Kau tak payah. Jangan tunjukkan reaksi kita, infial. Tenang, tak apalah, sabarlah. Kita pegang sepek yang mudah. Kalau hari siang, besok pasti malam. Kalau hari ni corah, lepas ni gelap. Mesti adalah lawan. Hitam lawannya putih. Sehat lawannya sakit. Susah lawannya senang. Baca macam tu. Itu susunan takdir Allah Ta'ala. Takkan selama kita susah dah. Takkan zalim Allah Ta'ala. Tapi kena sabar lah. Sebab tu nak lepas susah tu. Itu maksud pengertian hakikat sabar. Jangan tunjukkan kita punya di wajah kita tanda-tanda kita menanggung masalah. Sabar. Kemudian bihaisu la takuna mar'iyatan aw mahsusatan min qibal al-akharin. Orang tak boleh scan kita. Tenang. Ini sabar. Jangan mudah kita lambatkan masalah kita ke orang. Kadang-kadang orang nak ambil kesempatannya. Lepas tu viral kat orang. Itu satu bab juga, satu masalah juga Siti. Kan? Kita nak cerita masalah kita kat orang, kena scan orang. Orang ni boleh terima tak? Orang ni amanah tak? Orang ni jujur tak? Orang ni beriman tak? Kau boleh tolong kita. Kau jenis outspoken ni orang. Viral. Kena baca tu Dan ini adalah sebahagian dinah makna sabar. Wa basyiris sabir. Kait apa masalah dalam hidup kita, dengan rumah ke, dengan anak ke, dengan suami ke, dengan jiran ke, dengan kehidupan ke, kembali kepada masalah ini. Wa basyiris sabirin. Berilah khabar gembira wahai Muhammad kepada umatmu yang ada sifat sabar. Jadi ujian ni benteng perisainya ialah sabar. Sabru minal iman. Kira. Okey juga Siti.
Clear? Boleh ya? Boleh follow tak? Puan, okey tak? Saya approach ni boleh follow tak? Kau patah kobarnya ke sana kan? Boleh ya? Kadang saya syok seorang, orang tak faham pun. So far, okey ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang belakang, okey? Ya? Alhamdulillah ya. Kita buka, kita cungkil apa rahsia ayat ini yang Allah nak sampaikan kepada kita. Ujian, bala ataupun dipanggil musibah, datang daripada Allah. Macam mana kita dapat gaji pencen bulan-bulan, itu Allah Ta'ala beri. Bila sakit pun Allah Ta'ala yang beri. Sama, kena baca macam tu maksud ayat. Yang kedua, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya sampai berapa ni? Ha? 11 kan berapa? Dia tak ada berapa jam lah. 10 setengah jam ya. Mereka yang bila ditimpa musibah ataupun bala, nampak tak? Allah ajar kita beri satu key. Qalu, mereka berkata. Kata ni di lidah. Kata ni di lidah lahir daripada mana? Sini center dia, raja di sini. Yang keluar kat sini tu daripada ni dalam. Itu sebab az-zahir yadullu 'ala al-batin. Yang lahir itu menunjukkan apa yang ada kat dalam. Saya tak ada, saya mula saya jahat ni, hati saya baik. Bohong. Kalau jahat mulut kau, jahatlah hati kau. Berakhlak ni dia kontra. Yang baik ni dia keluar baik. Buruk dia akan keluar buruk. Bila berdepan dengan ujian yang Allah ajar kita satu key, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maksud dia? Terjemahnya, mereka berkata bila diuji, kami ini adalah milikmu wahai Allah, dan kepada-Mu lah kami akan kembali. Apa makna pasrah tadi? Bila kita faham benda dia daripada Allah Ta'ala, susunan daripada dia, dan kita perlu bertahan dengan perisai sabar, inilah dia kandungan batin dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, aku sedar aku ni adalah milikmu wahai Allah Ta'ala. Kau yang menciptakan aku, kau yang menyusun aku dengan takdirmu. Segala yang kau beri ni aku yakin daripada-Mu wahai Allah. Dan segala yang aku tahan, aku tanggung ini dengan sabar ni akan aku bawa balik ilaihi raji'un. Dia akan aku persembahkan kembali di hadapan-Mu wahai Allah. Itu dia punya apa? Simbolik. Sabar tu dia ke dalam. Ya. Tapi yang ni tuah lah. Orang tua cakap macam gagak putih. Gagak warna apa? Cikgu. Siti gagak warna apa? Pernah tengok gagak putih tak? Kata jaga-jaga sekali. Mujur-mujur kita temu sekali. Ada yang putih. Nak jumpa gagak putih ni payah. Gagak hitam. Jadi bidaran orang tua bagaikan gagak putih. Orang yang dapat sifat ni di sisi Allah Ta'ala macam tu. Special. Excellent dia ke sini. Ya. Hebat. Tingginya kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Mula dia maudhu' dia, topik dia ujian. Ingat ni daripada Allah Ta'ala. Kita kena tahan dan sabar. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu penawar dia yang kita pakai sebagai perisai dalam kalbu kita, jantung kita. Dan jantung kita ada apa? Jantung belakang kanan. Dalam tu ada panggil qalbu rohani. Juga dia panggil fuad, dia panggil lub, dia panggil roh. Betul tak? Apa yang ada dalam tu? Kena baca lah. Yang ada dalam tu yang dikatakan fuad, lub, roh, qalb tu adalah tempat simpanan rahsia Allah. Apa yang ada dalam tu rahsia tu? Itu yang Nabi bawa tu. Nurun 'alal nur.
Apa dia nur tu? Itu perbahasan ilmu lah. Ilmu moden dia hanya baca rasional, pemikiran dia tak sampai ke situ. Iman Quran bawa kita mengenal apa itu qalb, apa itu hati, ruh. Jadi yang menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni benar tu lah dia. Bagaikan raja dalam tubuh. Raja bila dah bertitah, tu kata orang Melayu orang tua, raja bertitah hanya sekali je. Solid, absolute dia punya power. Raja tak akan ulang. Agung. Bila ahli parlimen bawa ke dia, dapat majoriti untuk dapat pegang parlimen, dia cek, tanya seorang-seorang, betul dapat majoriti dalam parlimen, keluarkan arahan, surat, buat ni dapat kerajaan, tu sekali je. Tapi datang pula satu part, tak betul tu lah, dia mohong. Contohlah, dia raja agung tak mula 2 kali cakap dalam titah dah sekali je. Dominan, absolutnya suara hati. Kita nak bicara dengan tu lah tu. Ayat ni nak buat kita gitu, supaya kita dapat rasa Allah. Macam mana kita nak interaksi dengan benda ni? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan Allah Ta'ala. Macam mana nak dia mula benda ni, dia dapat deal dengan Allah Ta'ala live? Ini persoalan ilmu lah, kena belajar lah. Quran buka tirai ya, so kita tinjau dengan ilmu. Daripada ilmu boleh dapat kita faham, daripada faham boleh dapat rasa. Rasa tu datang daripada amal. Tawan mana tak dapat dah. Tuan-tuan kata beram. Jangan cerita je. Kau ni burak dia lebih tu kan. Amal kau tak ada, kosong. Macam mana kau nak rasa? Kan? Nak dapat kekuatan ni kau nak beramal boleh dapat rasa. Waktulah Allah sayang kita. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Saya rujuk dalam tafsir An-Nablusi. Syekh Nablusi ni seorang ulama daripada Syria. Dia punya tafsiran dia contemporary lah, banyak kesesuaian dengan suasana semasa kan. Alhamdulillah. Baik, Syekh. Okey, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik, sadar balik. Allah, kau yang mulia, tak apalah. Kan? Jadi dalaman kita tu kena kuat. Tangkap signal tu kan. Keluar kat skrin tu gambar yang tu. Tu kan, jadi apa Alhamdulillah. Kan? Okey. Ayat yang ketiga, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Kalau begitulah sifatnya kita yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian-ujian besar dan berat ni. Tekak pasal apa kata tunggak? Kaki sakit kan? Dia pernah mari ke sakit daripada muda kau? Baru ni kan? Kamu ni sihat kan? Kamu boleh bekerja kan? Maksudnya kita dapat nikmat ni dah lama pakai. Tuan-tuan kata bila sakit ni, tak apalah dah lama pakai. Itu perkataan mengenai hikmah besar tu. Dah lama pakai, jadi kan? Itu satu. Satu dia tuan-tuan punya simpulan kata sihat orang sakit. Itu buat kunjung tu. Hidup dah ada mati, dia kan? Allah nak ambil tak sekali dah, sikit-sikit ambil kan? Itu maksud kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang dulu simpulan-simpulan kata dia mengandung hikmah yang tinggi kembali kepada makna iman. Tak lari. Kan? Tak ada yang mengeluh dah. Ayah sampai kalau orang kata, aduh, dah lapang kan, tapuk mulut tu kan. Dia marah sebab apa? Mengeluh ni orang tak bertuhan. Baca dia tu. Kau sadar tak siapa bui kau ni?
Macam tu sekali lah. Tutor punya didikan kan. Aduh, tak boleh. Sebut subhanallah, Allah Akbar, alhamdulillah. Ada ganti kan? Ni merintih kan? Mana sudah nak merintih ni? Alhamdulillah. Tengok benda yang menakjubkan, subhanallah, astagfirullah. Tengok benda yang baik, alhamdulillah. Ya. Tengok benda yang mengejutkan, masya Allah. Tukar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan tekan mama tu, tekan mama. Tekan mama ni macam boruk, orang kata teramang boruk. Tu tengok, boruk teramang, tengok macam mana dia melompat. Teramang boruk, tekan mama. Jangan. Kita ada tu Tuhan, balik kepada Tuhan, ya. Kemudian mereka inilah yang mendapat salawatun min rabbihim, keampunan Allah. Orang yang sabar dengan ujian ni, lahirlah dalam diri dia sifat apa yang dinamakan ridha. Apa yang dinamakan ridha. Bila sabar, menahan, maka tumbuhlah satu sifat baru dalam diri kita, dinamakan redha. Redha ni apa? Disebut oleh Imam Abu Talib Al-Makki dalam kitab dia Qut Al-Qulub. Dia kata redha ni maqam min maqamatil yaqin. Sifat redha ni lahir daripada sabar tadi, menahan ujian. Lahir sifat redha, rela lah, bahasa Melayu rela lah. Tak apalah, dia timur lah, dia tanggung lah. Macam tu lah, tu redha lah tu. Tak ada kalau besar dah, alhamdulillah. Sohor lah. Kalau sakit cari ubat. Macam tu ya, sohor. Redha ni, kata Imam Abu Talib Al-Makki dalam kitab dia Qut Al-Qulub, dia kata redha maqam min maqamat yaqin. Ridha ni adalah satu maqam daripada maqam yakin. Yakin ni ada 3 tingkat. Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Dalam bab yakin, menerima apa yang bawa oleh Allah melalui Quran dan apa dibawa oleh Nabi SAW ni, kita kena pakai test yang kedua, paling kurang, ainul yaqin. Sifat ridha ni kena duduk makam yang kedua, ainul yaqin. Apa dia ainul yaqin? Ain ni ada bondo dapat kan? Rasa. Apa sebab orang perempuan makan sirih cikgu Siti? Nak dapat makan nasi. Buat mulut dia masak. Makan sirih tu lam. Kan sedap pun sirih tu, dengan kapur, dengan gami, dengan pinang. La ilaha. Tapi tak dapat makan sirih tu, masam mulut. Kau campur cari pinang, cari sirih. Saya kan saya calling tu, saya Melayu, saya calling tu kan. Apa sebab? Dah jadi biasa. Ya. Dia kait sebab ridha ni tadi. Ridha ni dia dapat duduk satu stage, walaupun benda tu dia pahit tak kapur tu buat dia berkulit korang tu. Dilumur-lumur dia bakar cair macam air. Tu makan dengan sirih. Buah pinang. Pinang tu kan tak ada palek. Kalau pinang malan tu makan buah putar kepala. Kau pinang. Tu pinang. Kemudian buah gambi, la ilaha illallah. Gambi tu buat daripada daun. Kampung tu ada ladang Cina mungkin tanam gambi, panggil sampai kan panggil ladang gambi. Kan dia tanam sawit dah, mau kotak dia tukar sawit, mesti ladang gambi ni. Gambi dia buat daun tu. Tumbuh dia dengan tepek, jadi keping gambi. Makan pun sirih tu. Lepas tu kapur. La ilaha illallah. Kapur colek kat apa tu? Kat sirih tu. Sirih, kapur, gambi, pinang. La ilaha illallah. Tak dapat tu masam mulut tu. Dia ketagih makan
Saya nak kait dengan maqam yakin tadi. Duduk di situ dalam keadaan makan sirih tu, rasa selesa tenang, itulah maqam ainul yaqin. Dapat kan? Rasa. Kita dengan Allah Ta'ala dapat rasa. Dia dengar doa kita, dia dengar rayuan kita. Dapat rasa tak? Dapat rasa. Yang rasa tu mana? Qalb tadi. Ada kena test macam tu. Lantai hidup ni kan. Kalau tak tu susah kita. Tak selesai masalah. Okey? Min maqamat al-yaqin. Ridha dilahir daripada sabar dalam ujian. Dapatlah kita duduk di satu stage dipanggil maqam. Maqam ni bukan orang biasa. Disebut istilah maqam min maqamat yaqin. Orang dapat pegang duduk di stage yang macam ni, dia bukan orang biasa. Orang ni ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Orang ni mendapat tilikan Allah, dan orang ni Allah Ta'ala kata dia layak menerima keampunanku. Itu satu janji besar daripada Allah Ta'ala. Bila kita baca ayat ni, Allahu Akbar. Okey. Dan selain keampunan, warahmatun, Allah anugerahkan rahmat. Rahmat ni apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang memiliki sifat pengasih dan penyayang. Disebut rahmat di sini, rahmatun. Allah beri selain daripada Allah kurniakan pada kita keampunan dengan sifat sabar dan redha tadi menghadapi ujian. Allah kurniakan rahmat. Rahmat ni apa? Rahmat ni bahasa kita ialah anugerah. Sesuai dengan bahasa Allah Ta'ala, anugerah, pemberian. Apa yang Allah nak beri, dia tak sebut rahmatun. Kalimah rahmatun dalam kalimah Arab dipanggil kalimah nakirah, tak ada alif lam. Maksudnya bila dia nak beri sesuatu yang berupa rahmat unlimited. Ini pun hebat ni. Kita nak baca benda-benda macam ni yang datang daripada Allah Ta'ala. Kita buat ini, kita tanggung, kita talat ni, kita jalan ni, tawakkal tu ala Allah. Allahu Akbar. Allah anugerahkan kita. Ya. Apa yang kita nak? Kalau inilah janji Allah ke kita dalam berdepan dengan ujian hidup ni kan. Apa yang kita nak? Tak ada tempat lain yang ada jaminan macam ni kan? Ya. Wa ulaika humul muhtadun. Yang ketiga setelah rahmat, Allah kata aku jamin kamu berduduk dalam hidayahku. Allah. Subhanallah. Keampunan, rahmat dan hidayah. Justru bala ni tuan-tuan, Nablusi kata bala ni ada dua. Satu untuk orang Islam, satu untuk orang kafir. Ya. Untuk orang kafir, bila bala turun, dia tak ada connection dengan Allah Ta'ala. Bala ni jadi dua. Yang pertama, qasamun wa rad'un. Bala ni bila timpa kat orang kafir, dia yang pertama dia apa? Qasam. Dia akan binasa. Yang kedua, bala ni pada orang kafir, rad'un. Kalaulah ada kebaikan dia, Allah bagi dia bala. Kadang-kadang bala tu pembuka hidayah untuk dia masuk Islam, kalau ada pada tilikan Allah. Tapi biasanya pada orang kafir ni, bala ni lebih sifat qasamun, hancur binasa. Itu untuk orang kafir. Ataupun yang kedua, rad'un, Allah test tengok, tahan tengok ada kebaikan yang ada kat dia tu, barangkali lepas ni dia akan beriman, Allah akan bagi. Itu dua sifat bala untuk orang kafir. Kemudian untuk orang Islam, bala ni ada dua jenis. Bala ni ada dua jenis. Untuk orang beriman, bala ni ada dua jenis. Apa dia? Yang pertama daf'un, yang kedua raf'un. Sifat bala ni kita kena faham lah. Bila bala ni, dia akan jadi dua. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama daf'un, walaulah daf'ullah. Daf'un ni apa? Tolakkan, ataupun kita kata motivasi. Macam tadi cerita perempuan tadi lah, borilah keadaan lepas salin dalam pantang anak yang ke-7, laki lagi. Pergi sensor tu. Tapi Allah bagi tu tak apa, dia daf'un.
Allah dah buka kat dia satu dimensi, satu pintu besar, pintu rezeki. Tak ada bondo yang sosial dalam hidup ni. Kalau kita baca yang ni tepat. Ada kan sabarlah. Kan? Ya, gaya mood. Kan? Di daf on. Allah tahan kita, tolak kita. Depan tu ada pemberian aku. Tapi kau kena lalu ni tu. Tolak. Apa? Tu cerita jutawan di Terengganu, di Dungun, dia di Pemaman tu. Al-Amin tu, Amin. Kan? Dia belajar, apa Amin ya? Amin kan? Saya baca cerita dia dulu ni. Dia ni lepasan di diploma, tapi diploma tak habis, dia buat projek. Dia pinjam bank, projek tu down. Dia hutang dengan bank 50,000. Produk tak keluar. Hidup hutang. Dia sasau kejap. Mencacau kejap. Tekan dia, adik-beradik dia boleh orang kan, 5 boleh kan, 6 boleh. Ramai adik-beradik ayah pun susah orang kampung. Dia ada pegangan channel pun dah pewai lah kejap, paning sebab tak ada bondo nak dibayar balik, hutang dengan bank 50,000 buat projek pertanian, down business. Dia macam akhirnya dia dapat jumpa dengan seorang developer perumahan ni, housing. Dia bagi kerja untuk buat marketing, jual rumah. Di situ dia menampak balik. Hari ni dia dah ada helikopter. Kan? Dalam YouTube tengok dia buat ayah naik helikopter, buat omak kan. Allahu Akbar. Ya. Dia buat masjid, dia buat farm. Produk dia banyak mana ya? Dia buat produk apa macam mana? Jadi kalau Amin yang terganggu bang Ucin lah. Oh, Ucin Itu kalau satu lagi tu yang Kelantan yang Susi Joy. Yang good tombol kamu. Itu Cina Muslim kan? Bukan dia orang Melayu. Melayu dah Melayu lah. Allah Akbar. Sekarang ni jutawan. Pernah nak gilo lah. Tekanan kan. Okey. Itu ni daf. Allah bagi sekejap. Kejutan. Kejut sekejap. Stabil balik, nampak balik. Akhirnya punya Allah nak uji, nak bagi rezeki yang lebih besar. Itu bala yang pertama. Dia panggil dafa, untuk motivate. Sebab dalam bila kita diuji ni, jangan copet melata. Sabar. Allah nak test kita tengok tu. Sebab ada potensi dalam diri kita tu Allah nak gilap melalui ujian. Kan? InsyaAllah. Yang kedua, bala ni bentuk orang yang beriman liraf'in, untuk angkat darjat dia. Dah kena buka jalan. Yang kedua ni bala ni liraf, untuk angkat. Lepas dia sakit, saya jumpa seorang somebody lah, dia ni label kalau pejawatan kerajaan 52, 54 ke atas lah. Somebody lah. Tiba-tiba tengah-tengah apa tu, hebat tu, jantung sakit, collapse. Memang out tu dia sakit. Lepek. Saya sangka saya mati dah satu. Tapi Allah bagi saya balik hidup. Dan saya rasa macam mati hidup semula. Barulah saya dapat rasa dengan tempoh sakit tu, macam-macam laluan rohani saya lalu. Allah buka. Pukul saya selama lupa diri. Nampak tak? Saya kufur dengan nikmat Ustaz. Tapi sakit berubah totally 100% berubah 360 darjah berubah jadi ahli masjid, attend kuliah. Allahu Akbar. Itu Ustaz, Allah bagi saya peluang hidup kali kedua. Nili raf'in. Jadi tak ada satu benda dalam hidup ni Allah bagi sia-sia. Wa nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami akan uji kamu dengan sesuatu, sama ada ketakutan, kelaparan, miskin,
kekurangan makanan, kematian, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar ini menumbuhkan sifat itu dapat dia beri dalam makam-makam keyakinan, insya-Allah. Ya, inilah apa penutup kepada surah ayat 155, 56, 57. Okey. Mudah-mudahan sikit sebanyak ya kita dapat ambil istifadah dan pengajaran daripada daripada tafsir ini, insya-Allah. Dan saya minta maaf lah, saya level saya tak sama dengan Ustaz Azman kan. Azman ni dia level tinggi kan. Jadi yang penting kita share lah kita share sama-sama untuk kita. Ilmu ni bila dalam Islam ni, Quran datang, hadis datang, dia bukan semata-mata knowledge. Silap. Dia pemberitahuan untuk kita terima, untuk kita pakai, untuk kita biasa. Islam ni kan knowledge. Kesilapan banyak metod orang belajar, dia nak dapat ilmu, lepas itu terhenti di situ kan. Islam ni kan semata-mata knowledge. Islam ni adalah pemberitahuan direct kepada Allah Ta'ala, suruh kita buat. Dah buat dah. Macam nanti ujian, kau sabar, harum, baru dapat redha datang, keampunan daripada Allah, rahmat dan juga hidayah. Bukan terhenti di setakat knowledge. Ini sudah banyak. Dapat CJ, dapat degree, masters, PhD, dia kena 2-3 apa doctorate ya. Tapi kadang-kadang kita tengok huru-hara je hidup. Sebab hidup dia dengan knowledge, bukan. Islam ni ialah menusuk ilmu dalam kalbu, membuka tirai dan hijab yang Allah sembunyikan. Baru sila jalan. Tafaddal. Qul siru fil ardh fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablikum. Allah Ta'ala katakan wahai Muhammad kepada umatmu, siru fil ardh, berjalanlah kamu di atas muka bumi. Untuk apa? Untuk ambil iktibar, pengajaran. Mudah-mudahan kita dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Kenal Cikgu Siti, okey ya? Boleh ya? Cikgu Siti ni memang lama. Lama tak jumpa, Puana dekat belakang. Memang lama ni kan, kita baca degree dulu Alhamdulillah. Ustaz, yang tak bulan 11 minggu ke-2. Ya, macam ni lah. Hari Khamis. InsyaAllah. InsyaAllah. Ustaz pernah dia tak dapat hari Khamis, dia nak iram ketua dia. Di Syekh Mano inform balik lah ya. Ada gitu. Mudah-mudahan. Ada apa nak tanya? Ada soalan? Tak ada. Mana ada buat any question? Tak ada. Titik ke ya? Dia share kan? Sharing ya? Sharing is caring. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. ووثق اللهم رابطتها ووثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحياء بمعرفتك وعن شهر الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.